Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Selasa 28 September 2021 bersama saya Farizul Naim dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 539 jumlah panggilan kecemasan melibatkan 64 panggilan kebakaran, 173 panggilan penyelamatan dan 302 panggilan khidmat khas. Operasi COVID-19 pula sehingga Isnin 27 September 2021, sebanyak 73,395 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 48,409 disinfeksi bangunan, 6,792 pemindahan mangsa, 225 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 1,554 operasi pengurusan jenazah, 280 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 16,127 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam pula, sejumlah 48,409 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 145 zon merah, 5 zon jingga, 5 zon kuning dan 2 zon hijau mengikut pengkelasan pejabat kesihatan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 27 September 2021, sebanyak 171 operasi disinfeksi meliputi 74 zon merah telah dilaksanakan yang melibatkan 11 buah negeri iaitu Selangor 10 operasi, Negeri Sembilan 5 operasi, Johor 24 operasi, Sarawak 30 operasi, Pahang 7 operasi, Perak 16 operasi, Melaka 11 operasi, Kelantan 15 operasi, Pulau Pinang 18 operasi, Kedah 21 operasi, Perlis 2 operasi serta 2 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 7 operasi dan Labuan 5 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,823 premis yang terdiri daripada 3,951 pusat perniagaan, 2,634 kawasan perumahan, 906 pasar awam, 404 pasar raya, 3,699 tempat ibadat, 9,298 bangunan kerajaan, 316 pusat tahfiz, 862 premis polis diraja Malaysia dan 2,289 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke berita seterusnya. Satu kejadian kebakaran berlaku di Jalan Makmur Pasir Panjang sekincan melibatkan sebuah rumah kampung setingkat yang berkeluasan 20 kali 40 kaki persegi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sekincan telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi memadamkan kebakaran. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Azan Rahmat, kebakaran yang berlaku hampir 90% itu tidak melibatkan kehilangan nyawa apabila mangsa seramai 6 orang itu berjaya menyelamatkan diri dan hanya mengalami kecederaan ringan melecur di beberapa bahagian. Kesemua mangsa telah dikejarkan ke hospital berdekatan bagi menerima rawatan lanjut. Kebakaran berjaya dipadamkan dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 4.15 pagi tadi. Dalam pada itu, di Pekan Tanah Merah Pendang, Kedah, telah berlaku kebakaran sebuah bangunan kedai berkeluasan 20 kali 50 kaki persegi telah terbakar pada jam 1.18 pagi tadi. Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Rosduan Omar berkata, pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Pendang dan Jalan Raja beserta bantuan dari pasukan bomba sukarela berdekatan telah diatur gerak ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Tambah beliau, punca dan peratusan kebakaran masih dalam siasatan dan tiada mangsa dilaporkan terlibat di dalam kebakaran tersebut. Pekerja kawasan perindustrian terkemuka di Terengganu Kemaman Supply Base, Teluk Kalung Kemaman gempar apabila melihat kepulan asap tebal dari sebuah kapal yang berada di pangkalan berkenaan sebelum menghubungi talian kecemasan 999.
Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu yang menerima panggilan berkenaan sekitar jam 3.45 petang telah mengarahkan sepasukan 15 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Cukai dan Kijal untuk ke lokasi kejadian bersama 2 buah jentera. Menurut Komandan Operasi Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Zailani Abdullah, setibanya di tempat kejadian didapati terdapat kebakaran kabin kapal di tapak terminal yang sedang dalam proses peleraian. Kebakaran melibatkan perkakas dan bahagian dalam kabin struktur keluli yang sedang dalam proses peleraian itu berjaya dikawal oleh pasukan pemadam 15 minit kemudian sebelum meneruskan kerja-kerja overhaul bagi memastikan tiada lagi punca yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan dan operasi pemadaman selesai sepenuhnya pada jam 5.50 petang. Kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta jenis Pro 2 Azia dan sebuah lori telah bertembung dan menyebabkan pemandu Pro 2 Azia iaitu seorang lelaki berbangsa Cina berusia 36 tahun telah tersepit di tempat duduk hadapan. Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Narmizi Hamzah berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh bertindak mengeluarkan mangsa menggunakan rescue tool dan mangsa seterusnya dibawa ke Hospital Sungai Buloh oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besar menerima panggilan kecemasan pada jam 5 pagi mengenai kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Vios yang dipandu oleh seorang lelaki berusia dalam lingkungan 30-an telah melanggar sebuah lori trailer muatan sawit yang dipercayai baru sahaja keluar dari kawasan timbang sawit. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 M. Nurliza Zainuddin, akibat daripada kemalangan tersebut, kereta Toyota Vios telah terperosok di bawah trailer berkenaan menyebabkan kenderaan tersebut remuk dan pemandu tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan lokasi kejadian seterusnya diserahkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Sekian dahulu berita terkini. Amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.